Assalamualaikum Puan Syah. Nama saya Nur Naswa binti Mazlan, memegang kad matrix 272538. Hari ini saya akan bercakap tentang satu topik yang tak asing lagi, yang semua orang tahu, yang dari kecil lagi kita dah tahu benda tu, iaitu menabung. Apa itu menabung? Menabung ialah kita mengasingkan ataupun menyimpan sejumlah wang supaya tidak digunakan, untuk kita gunakan untuk manfaatnya dalam pada masa hadapan lah. Lepas tu macam kita tahu, kita semua tahu yang apa itu menabung. Kita tahu kita kena menabung untuk masa depan yang cerah. Tapi menabung ni selalu dianggap remeh oleh diri kita sendiri. Menabung ni dia ada dua cara. Cara pertama ialah secara tradisional, yang kita mengasingkan kita punya duit siap-siap dengan menggunakan tabung. Ataupun yang nombor dua, yang lebih futuristik lah, iaitu kita menyimpan menggunakan skim pelaburan. Hari ini saya akan kongsikan 4 kaedah ataupun 4 kaedah untuk memaksa diri ataupun memupuk semangat untuk menabung tu. Kaedah yang pertama ialah kaedah paksa rela. Apa itu kaedah paksa rela? Kaedah paksa rela ni di mana kita sendiri, effort kita sendiri ataupun kita punya usaha sendiri untuk melatih diri untuk menyimpan ataupun mengasingkan sejumlah wang di dalam tabung dari kita sendiri. Ataupun ibu bapa boleh macam menyediakan tabung, dan anak-anak memaksa anak diorang untuk menyimpan di dalam tabung tersebut. Kaedah ini kurang berkesan lah, sebab dia macam ikut diri kita. Kadang-kadang diri kita ni tak berdisiplin sangat. Lepas tu kaedah kedua yang saya akan kongsikan ialah kaedah 1/3. Kaedah 1/3 tu ialah kita menyimpan ataupun mengasingkan siap-siap gaji ataupun kita punya duit belanja sebanyak 1/3 daripada jumlah tersebut. Contohnya lah kita ada 2,000, kita asingkan 1/3 daripada 2,000, which is 667. So kita ada pada setiap perbelanjaan atau pada setiap kita punya gaji ataupun apa yang kita dapat lah, kita simpan 1/3. So baki 2,000, 1/3 daripada 2,000 ialah 667. So kita akan mengumpul duit gaji kita 667 satu bulan. Kalau contohnya next month gaji kita meningkat ke ataupun meningkat lah, kita boleh menyimpan 1/3 daripada gaji tersebut. So kaedah ni macam dia ekstrim sikit lah, sebab kita dah siap-siapkan jumlah. So kalau macam tak achieve tu macam sayang lah. Macam kita sendiri tahu yang kita kadang-kadang setiap bulan kita tahu kita punya komitmen. Kita tahu apa yang kita kena bayar, apa yang kita tak boleh bayar. Tapi disebabkan kita disebabkan komitmen tu, biasanya kita susah lah nak ikut untuk letak jumlah 1/3 daripada kita punya gaji ataupun duit belanja yang kita dapat. Macam tu. Kaedah ketiga ialah kaedah menyimpan mengikut warna. Kaedah ni dia macam ada berperingkat, which is kalau ibu bapa dia macam apply benda tu dekat anak-anak dia macam boleh, satu mengenal warna, satu lagi macam menarik lah benda tu. Tapi kaedah ni paling popular dekat student dengan pekerja. Biasanya kaedah ni dia kita menyimpan menabung duit tu mengikut not warna. Contohnya kita dah pilih RM RM5 kan untuk kita simpan.
So kaedah ni dia macam terbahagi kepada dua macam, dia ada cara yang berbeza setiap orang, perspektif yang berbeza, which is yang dua cara tu ialah, satu, kita simpan RM5 tu satu hari. Maknanya kalau kita pilih warna hijau, okey, hijau kan warna RM5 kan. So kita akan bubuh RM5 satu hari, setiap hari contohnya macam tu. Tapi kaedah kedua ni dia macam lebih macam lebih tegas sikit, sebab di mana biasanya student ataupun pekerja ni dia akan menyimpan, contohlah dia pilih warna hijau kan, RM5. So dia menggunakan principle which is RM5 are allowed, which is kalau satu hari tu dia dapat 3 kali RM5, dia terpaksa letak setiap RM5 yang dia ada tu dalam tabung. Kalau contohnya satu hari tu dia dapat 3 kali RM5, 3 RM5 tu kena letak dalam tabung lah. Dia bukan satu hari RM5 macam tu. Kaedah keempat pula ialah kaedah skim pelaburan. Okey, skim pelaburan ni biasanya orang pekerja lah, pekerja yang buat, yang akan guna kaedah ni. Sebab satu, diorang mempunyai gaji tetap lah. Macam kita student macam boleh menyimpan, tak ada masalah pun kalau kita nak simpan. Tapi sebab kita tak ada satu income yang tetap kan, so biasanya pekerja lah yang guna skim pelaburan ni. Apa itu skim pelaburan? Skim pelaburan tu dia macam kita meletakkan sejumlah wang untuk dilaburkan kepada bank tu, pihak bank tu, bank yang authorized lah, bank yang telah di, macam mana orang kata authorized tu, yang telah diiktiraf, diiktiraf. Lepas tu biasanya skim pelaburan tersebut, contoh skim pelaburan yang terkenal ialah ASB. ASB tu ialah amanah saham berhad, yang mana amanah saham berhad ni mengenakan memberi dividen, iaitu increment setiap tahun. Dividen yang dikenakan biasanya di antara 4 hingga 7% lah. Okay, skim pelaburan ni ada satu dia punya kebaikannya ialah duit beranak-ranak. Itu yang orang suka menyimpan menggunakan skim pelaburan. Apa maksud duit beranak-ranak tu? Maksudnya kalau contohnya kita letak 8,000 dalam, okey, contohnya dalam 2020 ni kita letak, okey, setiap bulan kita letak jumlah pada akhir bulan. Contohnya ni tahun pertama kita lah, bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12, cukup 8,000 kan, 8,000. Lepas tu pihak ASB ataupun akan mengumumkan berapa banyak dividen pada tahun tu, dan dividen tersebut dikalikan, didarabkan dengan jumlah tahunan baki yang ada di dalam bank kita. Contohnya baki yang ada untuk tahun tu ialah 8,000. So 8,000 kali dengan dividen tersebut, so duit tu akan jadi 8,000 plus sikit. So yang sikit-sikit tu ialah duit beranak orang bagi. So next year pun akan jadi macam tu. Contohnya baki terkumpul ialah 16,000, so dia akan jadi 16,000 kali dengan dividen tahun tersebut. So duit akan bertambah lah, walaupun kita masuk tu jumlah yang tetap, tapi dia akan beranak dan bertambah. Sebab tu orang lebih suka guna skim pelaburan ni lah. Dia lebih futuristik, lagi senang. Kadang-kadang kita terus tolak gaji je. Itu je lah dari saya. Sekian, terima kasih.